What up guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Ehsan Story. Kali ini kita akan berbicara tentang apakah yang terjadi kepada negara France kebelakangan ini. Apa yang kecoh sangat. Sebelum itu guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. Kawan guys, kita nak capai 10k subscribers. Thank you guys. Alright guys, pembunuhan Nahel berumur 17 tahun telah mencetuskan rusuhan di bandar-bandar di seluruh Perancis serta bandar Nanterre di barat Paris, tempat dia dibesarkan. Menteri Dalam Negeri Perancis berkata akan menghantar 45,000 polis ke jalan raya berikutan 3 malam rusuhan sejak seorang pegawai menembak mati seorang remaja, iaitu di pinggir bandar di Paris. Pergolakan ketika ini terus muncak di seluruh negara, termasuk di bandar-bandar di Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg dan Lille, abaikan pronunciation aku guys, serta Paris, di mana Nahel, seorang lelaki ini berusia 17 tahun, berketurunan Algeria dan Maghribi, ditembak pada hari Selasa di pinggir bandar Nanterre. Kematian Nahel yang direkam dalam video telah mencetuskan kemarahan oleh masyarakat miskin bercampur kaum, masyarakat bandar tentang keganasan dan perkauman polis. So di tengah-tengah bandar selatan Marseille ini, bandar kedua terbesar di France, perusuh merompak sebuah kedai senjata pada malam Jumaat dan mencuri beberapa senapang, namun senapang tiada peluru, kata polis Marseille. Namun kedai itu akhirnya dikawal oleh polis. Pihak berkuasa sebelum ini melarang demonstrasi di bandar yang ditetapkan pada hari Jumaat dan menggalakkan restoran menutup kawasan luar lebih awal. Penghutan awam pun telah dikatakan akan berhenti pada pukul 7 malam. Polis berkata mereka telah menahan 80 orang. 2 pegawai polis cedera ringan dan sebuah helikopter polis digunakan untuk mengawal keadaan ketika ini. Jadi siapakah Nahel yang telah ditembak oleh polis ini sehingga mencetus kemarahan? Mari kita tengok. Nahel ni merupakan anak tunggal yang dibesarkan oleh ibunya, dan Nahel ni dia pernah bekerja sebagai pemandu penghantaran pulang dan bermain di liga rugby. Pendidikannya disifatkan sebagai huru-hara. Dia telah mendaftar di sebuah kolej di Suresnes, tidak jauh dari tempat tinggalnya, untuk berlatih menjadi juru elektrik. Mereka yang mengenali Nahel ni, yang berketurunan Algeria ni, berkata dia sangat disayangi di Nanterre, tempat Nahel tinggal bersama ibunya, Monia. Rekod kehadiran Nahel ke kolej adalah teruk. Nahel pernah menghadapi masalah sebelum ini dan diketahui oleh polis, tetapi peguam keluarga menegaskan dia tidak mempunyai rekod jenayah. Dan sebelum dia keluarga, dia telah memberi ibunya ciuman yang besar sebelum dia pergi bekerja dengan kata-kata I love you mom. Itu yang dikatakan oleh ibunya. Sejurus selepas pukul 9 pagi pada hari Selasa, dia maut ditembak di dada setelah enggan menghentikan kenderaan. Dan ketika itu dia memandu kereta Mercedes masa pemeriksaan trafik polis dijalankan. Pada usia 17 tahun, dia terlalu muda untuk mendapatkan lesen sebenarnya. Jadi menurut pendakwa raya Nanterre, Nahel ditembak selepas dia enggan menghentikan kereta yang dipandunya berikutan arahan 2 anggota polis, yang kemudiannya berkata kenderaan itu melakukan pelbagai pelanggaran lalu lintas dan membahayakan pejalan kaki. Jadi kes ni amat menyedihkan ibunya. Apa yang ibu dia kata? Apa yang saya akan buat sekarang? Saya menumpukan segala-galanya kepadanya selama ini. Saya hanya ada seorang, saya tidak mempunyai 10 anak. Merujuk kepada Nahel, anak tunggal kepada Monia. Dia adalah hidup saya dan kawan baik saya. Neneknya bercakap juga tentang dia sebagai anak yang baik hati. Jadi persoalan timbul sekarang ni, adakah keengganan untuk berhenti memberi anda lesen untuk membunuh? Itu kata pemimpin Parti Sosialis Olivier Faure. Semua kanak-kanak Republik punya hak untuk keadilan. Jadi persoalan kedua timbul, apakah Nahel dibunuh disebabkan isu perkauman, isu bangsa, isu negara, di mana Nahel berketurunan Algeria dan Maghribi. Pembunuhan ke atas Nahel ni merupakan pembunuhan ketiga pada tahun ini, melibatkan trafik polis, menyusuli rekod 13 kematian pada tahun lepas. Kebanyakan mangsa berasal daripada kulit hitam atau Arab, lapor agensi berita Reuters. Apakah asas undang-undang untuk menembak semasa trafik berhenti? Jadi menurut Undang-Undang Polis France, dibenarkan untuk menembak dalam 5 kes berikutan perubahan undang-undang pada 2017. Ini termasuk apabila pemandu atau penumpang kenderaan mengabaikan perintah berhenti dan dianggap boleh menimbulkan risiko kepada nyawa pegawai atau keselamatan fizikal ataupun orang lain. Ombudsman Hak Asasi Manusia Perancis telah membuka siasatan berhubung pembunuhan Nahel pada Selasa, siasatan ke-6 seumpama itu sejak awal tahun lalu. Pegawai terbabit telah didakwa melakukan kesalahan membunuh. Mengapakah France meluaskan penggunaan senjata api oleh polis?
So France atau Perancis tidak asing dengan pergolakan di pinggir bandar luar yang lebih miskin dengan tahap pengangguran dan jenayah yang tinggi, dan polis berkata mereka menghadapi peningkatan tahap keganasan. Disebabkan itu, polis diluaskan penggunaan senjata api. Pada 2016, di Taman Perumahan di luar Paris, seorang pegawai melecur teruk dan koma akibat sekumpulan remaja membaling kereta perondanya dengan bom petrol. Jadi kesatuan polis membantah dan menuntut tindak balas keras daripada kerajaan. Sebagai tindak balas, Menteri Dalam Negeri ketika itu Bernard Cazeneuve berikrar untuk mengubah undang-undang mengenai penggunaan senjata api oleh polis, dan kelulusan artikel 4351 Kanun Keseksaan diikuti pada Mac 2017. Kita lihat apa kata pengkritik undang-undang senjata api. Tahun lalu kajian menunjukkan bahawa tembakan maut polis terhadap pemandu kenderaan yang bergerak telah meningkat 5 kali ganda sejak undang-undang ini dilaksanakan. Daripada 39 orang yang dibunuh oleh polis pada 2022, 13 adalah pemandu yang ditembak atas dasar gagal mematuhi arahan. Mereka termasuk Rayana, seorang wanita muda yang ditembak mati oleh polis ketika penumpang dalam kereta apabila pemandu itu tidak mengendahkan arahan polis untuk berhenti. Pengkritik berpendapat peningkatan dalam insiden sebegitu adalah akibat langsung perkara 4351 yang mereka katakan terlalu kabur kerana ia meninggalkan pegawai untuk menentukan sama ada keengganan pemandu untuk mematuhinya menimbulkan risiko. Oleh itu, beberapa ahli politik juga menggesa agar undang-undang itu dikaji semula. Okey, tidak lama selepas kematian Nahel ni, seorang lelaki ambulans, Maron nama dia, melancarkan kecaman terhadap seorang pegawai polis, menjelaskan kemudian bahawa dia mengenali budak itu, Nahel, seolah-olah dia adalah adik lelakinya. Dia telah melihat dia membesar sebagai seorang anak yang baik hati dan suka menolong. Dia tidak pernah mengangkat tangan kepada siapapun dan dia tidak pernah ganas. Itu katanya kepada pemberita. Ibunya percaya pegawai polis yang menembaknya melihat muka Arab, seorang kanak-kanak kecil, dan mahu mengambil nyawanya. Itu yang dianggap oleh ibu. Itu yang dipercayai oleh ibu si Nahel terhadap pegawai polis yang telah menembaknya. Dia memberitahu France 5 TV, dia hanya menyalahkan satu orang yang melepaskan tembakan. Maksudnya dia bukan menyalahkan semua polis, tapi dia menyalahkan pegawai yang telah menembak anaknya. Ini guys, dia telah menjadi subjek sebanyak 5 pemeriksaan polis sejak 2021 yang dikenali sebagai refus de obtempore, iaitu enggan mematuhi arahan untuk berhenti. Apabila dia dihalang oleh polis, dia memandu sebuah Mercedes dengan nombor plat Poland dengan 2 penumpang dan tiada lesen. Setakat hujung minggu lalu, dia dilaporkan telah ditahan kerana enggan mematuhinya dan sepatutnya dihadapkan ke Mahkamah Juvana pada September. Maksudnya, dia dah ada rekod polis sebelum ini. September lalu seorang hakim mengenakan langkah tata tertib. Kebanyakan masalah yang dihadapi melibatkan kereta, memandu tanpa lesen atau insurans, dan menggunakan nombor plat palsu. Tapi Nahel tidak pernah disabitkan kesalahan, kata peguam keluarga Jennifer Kembla, dan dia tidak mempunyai rekod jenayah. Maksudnya dia hanya ada rekod dari segi pemanduan kereta. Jadi rusuhan ni guys yang telah dicetuskan akibat kematian Nahel ni adalah peringatan bagi banyak orang di France tentang peristiwa pada tahun 2005 apabila 2 remaja Zaid Bena dan Bauna Traore terkena rejatan elektrik ketika mereka melarikan diri daripada polis selepas perlawanan bola sepak dan terserempak dengan pencawang elektrik di Paris pinggir bandar Clichy-sous-Bois. Maksudnya bukan hanya satu kes guys, banyak kes telah berlaku melibatkan melarikan diri daripada polis trafik dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi persoalan ketiga timbul, bagaimanakah penggunaan polis di France berbanding negara lain? Pada tahun 2021 terdapat 37 kematian semasa operasi polis di France. 10 daripadanya ditembak mati. Menurut laporan terkini daripada pengawal sendia polis IGPN, angka yang lebih rendah daripada jumlah yang dipetik oleh media Basta. Angka itu meletakkan France pada kira-kira 0.5 kematian bagi setiap juta orang. Jadi itulah yang berlaku di France, mencetuskan kemarahan dan rusuhan oleh orang ramai. Jadi kita doakan semoga Nahel diampunkan dosanya dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah untuk Nahel. Jadi kita jumpa lagi guys dalam next episode. Jangan lupa guys tekan butang subscribe, like, comment and share. Thank you guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Ihsan Story.